Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali dalam kelas matematik bersama dengan Teacher Hafizah. Baik, hari ini kita akan masuk kepada bab 3.1 iaitu kuasa 3. Apa yang awak akan pelajari? Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan maksud kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna, seterusnya menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa 3 sempurna. Apakah kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna? Jika sebelum ini awak belajar kuasa 2, ia berkaitan dengan square iaitu luas segi 4 sama dan sisi bagi segi 4 sama tersebut. Kini kuasa 3 ialah berkaitan dengan cube. Apa itu cube? Dalam bahasa Inggeris, cube bermaksud kubus. Kubus ialah bentuk 3 dimensi dengan mempunyai sisi yang sama panjang. Tak dapat bayangkan macam mana cube? Inilah dia cube. Biasa nampak tak? Ya, seperti cube-cube ais yang selalu awak makan ketika minum ais sejuk tu. Jadi, apa kaitannya dengan kuasa 3? Seperti yang saya katakan tadi, kuasa 3 atau cube ialah objek 3 dimensi yang mempertimbangkan 3 sisinya. Baik, kita tengok cube yang pertama. Sisi ini ada satu panjang, satu lebar dan satu tinggi. Bila dia mempertimbangkan ketiga-tiganya bermaksud 1 darab 1 darab 1. 3 sisi yang sama panjang didarabkan. Maka dia menjadi, boleh juga ditulis sebagai 1 kuasa 3. Inilah dia kuasa 3. Dan hasilnya iaitu 1 darab 1 darab 1 ialah 1. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Berapakah panjang dia? Panjang dia ialah 2. Lebarnya ialah 2. Tingginya juga adalah 2. Jadi, 3 dimensi bermaksud ketiga-tiga dimensi tersebut didarabkan. 2 darab 2 darab 2. Okey. Jadi, juga boleh ditulis sebagai 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 maksudnya nombor yang sama didarabkan sebanyak 3 kali. Kalau semalam kuasa 2 ialah 2 nombor yang sama didarabkan 2 kali. Tetapi kuasa 3 bermaksud nombor yang sama didarabkan 3 kali. Jadi 2 darab 2 darab 2 bersamaan dengan 8. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey, panjang dia ialah 3, lebarnya adalah 3, tingginya adalah 3. 3 dimensi, 3 darab 3 darab 3. So, 3 itu didarab sebanyak 3 kali. Jadi, ia boleh ditulis sebagai 3 kuasa 3. Okey, apakah hasilnya? Hasil darab tersebut. 3 darab 3 ialah 9. 9 darab 3 ialah 27. Okey, kalau awak tengok, panjang darab lebar darab tinggi merupakan formula bagi apa? Formula bagi isi padu. Jadi sebenarnya hasil darab ketiga-tiga sisi ini dikenali sebagai isi padu kepada cube tersebut. Maksudnya isi padu dalam ni ada 27 cube yang digunakan. Yang ini ada 8 cube yang digunakan. Ini adalah 1 cube yang digunakan. Jadi 1, 8, 27 ini merupakan kuasa 3 sempurna. Okey. Kuasa 3 boleh ditulis dalam bentuk 1 darab 1 darab 1 atau dalam bentuk 1 kuasa 3. Itu ada simbol kuasa 3 yang kecil ini. Okey. So, juga kalau awak tengok, 27 ialah isi padunya. Okey, saya keluarkan gambar rajah dia. Okey, ini cube awak. 27 itu, contoh untuk panjang sisi 3. Okey. 27 itu ialah isi padu di dalam ini. Okey. Awak dapat tahu ini ialah 3. Iaitu sisi-sisinya. Satu sisinya. Kalau awak pertimbangkan perkaitan antara isi padu dan punca kuasa 3.
Contoh saya kata punca kuasa 3 bagi 27. Simbol punca kuasa 3 dia ada 3 kat ujung. Ialah 3. Kenapa 3? Sebab satu sisinya. Kita mencari satu daripada sisi kepada cube tersebut. Okey. So, saya telah terangkan juga di sini. Kuasa 3 dan punca kuasa 3 adalah saling berkait. Dan ia adalah reverse antara satu sama lain. Baik, bagaimana anda menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa 3 sempurna? Kalau tadi awak ada cube, awak boleh kira cube-cube-nya ada berapa banyak yang digunakan. Tetapi jika awak diberi ialah hanya nombor. Jadi cara dia sama macam awak mau dapatkan kuasa 2 sempurna, iaitu awak melakukan pembahagian guna kaedah gambar rajah pokok. Awak bahagi dengan nombor-nombor perdana. Contoh ini ialah nombor genap, jadi awak bahagi dengan 2. 64 bahagi 2 awak akan dapat 32. Kemudian awak bahagi lagi dengan 2, awak akan dapat berapa? 16. Okey, bila masih lagi dapat bukan nombor perdana, bahagi lagi dengan 2, dapat berapa? 8. 8 bahagi lagi dengan 2, awak dapat 4. Okey, 4 bahagi lagi dengan 2, awak dapat 2. Okey, semua jawapan akhir terdapat nombor perdana. Jadi nombor 64 ini boleh tak awak bahagikan kepada 3 kumpulan yang adil. Okey, kalau kuasa 2 kita bahagi kepada 2 kumpulan yang adil. Sekarang kita bahagikan kepada 3 kumpulan yang adil. Okey, sebab kuasa 3. Jadi kita kira berapa ada banyak 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 2 nak bahagi kepada 3 kumpulan. Jadi setiap satu kumpulan akan dapat seorang 2, 2. Okey, 2 untuk depan, 2 untuk kumpulan tengah, 2 untuk kumpulan belakang. Adakah jawapan dia 22? Tidak. Ada operasi darab di tengah-tengah. Okey, jangan lupa darab kerana ini adalah faktor perdana atau pendaraban bagi nombor perdana. Okey, berapa kumpulan yang pertama? 2 darab 2 ialah 4. Okey, darab. Kumpulan yang kedua, berapa hasilnya? 2 darab 2 ialah 4. Kumpulan yang ketiga, hasilnya ialah 4 juga. Jadi, ini adalah 4 didarab sebanyak 3 kali. Boleh juga ditulis sebagai 4 kuasa 3. Maka terbuktilah bahawa 64 ialah kuasa 3 sempurna. Okey, bagaimana dengan 100? Adakah 100 itu kuasa 3 sempurna? Kita cek. Kita buat juga pembahagian gambar rajah pokok. Okey, 100. 100 bahagi dulu dengan 2 sebab nombor genap. Awak dapat berapa? 100 bahagi 2 kita dapat 50. Okey, 50 bahagi lagi dengan 2. Dapat berapa? 50. 25. Okey, 25 bahagi lagi dengan 5 pula. Nombor perdana kan? So, dapat 5. Adakah hasil ini tadi 2, 2, 5, 5 boleh dimasukkan ke dalam 3 kumpulan dengan adil? Boleh ke tidak? Kita hanya ada 2, 2 dan 5, 5. Tak boleh. Jadi 100 bukan nombor kuasa 3 sempurna. Okey, ini cara untuk menentukan kuasa 3 sempurna dengan tanpa menggunakan kalkulator. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada punca kuasa 3. Perkaitan antara kuasa 3 dan punca kuasa 3. Seperti yang saya terangkan di permulaan tadi, kuasa 3 ialah reverse kepada punca kuasa 3. Punca kuasa 3 ialah reverse kepada kuasa 3. Maksudnya ia saling berkait. Contoh, 4 darab 4 darab 4 sama dengan 64. Apakah punca kuasa 3 bagi 64? Jadi, punca kuasa 3 bagi 64 sama juga dengan punca kuasa 3 bagi 4 darab 4 darab 4. Jadi, punca kuasa 3-nya ialah 4 sahaja. Kita tulis sekali sahaja, iaitu umpama kita mencari sisi kepada cube tersebut.
Berapakah sisinya? Awak diberi isi padu. Awak nak cari sisinya. Jadi sisinya di sini adalah 4. Okey. Tengok. Negatif 0.5 darab negatif 0.5 darab negatif 0.5 sama dengan negatif 0.125. Maka punca kuasa 3 bagi negatif 0.25 sama dengan punca kuasa 3 bagi negatif kurungan negatif 0.5. Alamak. Awak tulis satu-satu. 0.5 kurungan. Kenapa kena ada kurungan? Sebab ia adalah nombor negatif. Dia kena ada pembahagi antara simbol darab dengan simbol negatif tersebut. Letakkan kurungan. Okey, negatif, kurungan negatif 0.5. Jadi apakah hasilnya punca kuasa 3 bagi nombor ini? So jawapan dia ialah negatif 0.5 ditulis sekali sahaja. Maksud sisi bagi cube tersebut ialah 0.5. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Diberi 1/6 kuasa 3. Diberi awak dalam bentuk kuasa 3 sama dengan 1/216. Maka punca kuasa 3 bagi 1/216 ialah sama dengan punca kuasa 3 bagi 1/6 kuasa 3. Okey, kalau awak tengok di sini ada kurungan. Kenapa kurungan? Bermaksud kedua-dua nombor penyebut dan pengangka ini dikuasa 3 kan. Okey? So, jawapan akhir adalah 1/6. Kita tulis sekali sahaja. Kerana apa? Kuasa 3 dan punca kuasa 3 boleh dimansuhkan. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Jadi latihan ni ialah dengan menggunakan kaedah pemfaktoran perdana iaitu gambar rajah pokok tadi, tentukan sama ada setiap nombor berikut ialah kuasa 3 sempurna atau bukan. Iaitu hasilnya boleh tak awak bahagikan ke dalam 3 kumpulan yang sama adil. Okey, seterusnya salin dan lengkapkan setiap yang berikut. Okey, ada 3 soalan sama macam contoh-contoh yang telah saya berikan tadi. So, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Ingat, matematik tu kacang je. Bye.